sekarang sampailah ke perlawanan yang kita tunggu-tunggu, iaitu perlawanan di antara Wira Haji Ahmad Yassin dari Brunei Darussalam yang memakai jersey berwarna merah akan bertemu dengan Nanakon Kongrit dari Thailand. Wira kini berusia 28 tahun. Bagi beliau ini adalah merupakan kali pertama menyertai Sukan Si ini. Pertandingan yang pernah beliau masuki ialah dalam peringkat Borneo, di mana beliau pernah merebut pingat gangsa di Sibu dan memenangi pingat emas ketika bertemu kita perlawanan antara Brunei dan Sabah. Pusingan pertama akan dimulakan. Wira Haji Mak Yassin memakai jersey merah bertemu dengan Nanakon Kongrit dari Thailand memakai jersey berwarna biru. Wira melepaskan beberapa jab. Wira pada ketika ini berumur 28 tahun. Kalau kita lihat perbezaan tubuh badan di antara kedua-dua petinju ini, Nanakon Kongrit mempunyai badan yang agak tinggi dan sudah tentulah beliau mempunyai jangkauan yang lebih panjang. Oh, satu penumbuk kanan tadi dilepaskan oleh Wira tepat sekali ke muka Nanakon. Di pusingan yang pertama ini, pengadil kini membuat kiraan mata. Membuat kiraan. Perlawanan diteruskan. Sekarang menyaksikan di pusingan yang pertama, kedua-duanya masih lagi mencari peluang yang terbaik. Satu penumbuk kiri dilepaskan oleh Nanakon. Wira terus juga membalas serangan-serangan Nanakon dengan melepaskan penumbuk kiri kanan. Nanakon Kongrit mempunyai badan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan Wira. Nanakon terus cuba mengatur serangan. Datang kedua penumbuk tadi, kedua petinju tadi berbalas-balas tumbuk. Dan demikianlah berakhirnya pusingan yang pertama. Di pusingan yang pertama tadi kita dapat menyaksikan Wira telah berjaya melepaskan satu penumbuk kanan yang menyebabkan Nanakon terjatuh di atas gelanggang. Kita saksikan dalam gerak perlahan. Itu dia tembukan kanan yang cantik tepat sekali ke muka Nanakon. Kita saksikan dari jarak dekat. Tembukan kanan yang cantik tepat sekali ke muka Nanakon Kongrit dari Thailand. Lagi kita saksikan dalam gerak perlahan. Dan inilah dia sebahagian dari penyokong-penyokong dari Brunei Darussalam dengan membawa bendera untuk memberi sokongan moral kepada petinju mereka. Pusingan yang kedua dilangsungkan. Wira terus melakukan serangan tapi terlepas sampai terjatuh di sana Wira apabila tumbukan Wira tidak kena kepada sasarannya. Wira terpaksa berhati-hati kerana Nanakon mempunyai jangkauan tangan yang begitu panjang. Dua kali Nanakon melepaskan penumbuk. Wira tidak dapat bertinju jarak jauh kerana ini akan memberi peluang kepada Nanakon.
kiri tepat dilepaskan oleh Nanakon. Nanakon terus cuba membuat serangan. Mengadil mengarahkan Wira untuk mengangkatkan kepala ketika bertinju. Jarak jauh ini akan merugikan beliau kerana Nanakon punya jangkauan tangan yang begitu panjang. Nanakon melepaskan satu penumbuk cedok tadi. Walaupun tidak kuat tapi tepat ke muka Wira. Mengadil memberi amaran kepada Nanakon supaya tidak menumbuk ke bahagian kepala. Cantik tumpukan kanan, tumpukan kiri dilepaskan oleh Wira tadi. Wira sungguh, pengadil berhentikan sebentar perlawanan. Setakat ini Wira dapat mengelakkan serangan-serangan dibuat oleh Nanakon. Satu tumpukan kanan cantik tepat sekali ke muka Nanakon. Hampir terjatuh Nanakon ke lantai gelanggang. Pengadil membuat kiraan kali yang kedua. Dan sementara itu loceng telah pun berbunyi menandakan tamatnya pusingan yang kedua. Ini berarti dua kali Nanakon telah dijatuhkan oleh Wira. Pertama kali di pusingan yang pertama dan kali kedua tadi pusingan yang kedua. Dan jika Wira berjaya meneruskan performan apa yang dibuat oleh beliau pada ketika ini, saya rasa beliau sudah tentu boleh memasuki ke perlawanan akhir nanti. Tetapi ada dua pusingan lagi. Kita saksikan dalam gerak perlahan di sana. Ini dia jarak dekat, tumpukan kiri Nanakon tepat mengenai ke muka Wira. Wira dengan penumbuk kiri. Lagi sekali penumbuk kiri Wira tepat ke muka Nanakon. Itu dia penumbuk kanan yang menjatuhkan Nanakon ke lantai gelanggang. Perlawanan diteruskan. Wira bertambah confident melepaskan penumbuk kiri kanan. Cuba dibalas oleh Nanakon. Wira terus menerpa ke depan. Wira bertambah confident. Tapi beliau harus berhati-hati. Satu tumpukan kanan dilepaskan oleh Nanakon tepat ke muka Wira. Perlawanan bertambah hebat di pusingan yang ketiga ini. Lanjut memberi amaran kepada Nanakon. Satu penumbuk cedok tadi dilepaskan oleh Wira tepat cantik ke muka Nanakon. Wira terjatuh kerana tersalah langkah. Wira telah beberapa kali dapat melepaskan penumbuk-penumbuk yang tepat ke muka Nanakon. Kini kelihatan Nanakon cuba melakukan serangan bertubi-tubi kepada Wira. Wira harus berhati-hati. Nanakon melepaskan penumbuk kanan kiri. Beliau mengarahkan kepada Wira untuk tidak berpusing. Berbalas-balas tumbuk hampir terjatuh di sana. Wira tersalah step. Perlawanan semakin hebat dan Nanakon cuba memerangkap Wira ke tali gelanggang. Dan pengadil memberi amaran kepada
Nanakon. Satu penembok kiri dilepaskan oleh Wera. Oh, dua kali penembok Nanakon tepat ke muka Wera. Wera harus berhati-hati. Lagi sekali penembok kiri Nanakon tepat ke muka Wera. Nanakon terus cuba menghujani Wera dengan penembok-penembok kiri kanan. Keadaan gelanggang begitu riuh rendah dengan penyokong-penyokong dari Brunei Darussalam terus memberi sokongan moral kepada Wera. Dua, tiga kali penembok Nanakon mengenai ke muka Wera. Nampaknya Wera agak lemah sedikit di pusingan yang ketiga ini. Wera terus cuba memerangkap Nanakon ke tali gelanggang. Demikianlah berakhirnya pusingan yang ketiga. Saya rasa di pusingan yang ketiga ini Nanakon agak lemah sedikit jika dibandingkan dengan pusingan yang pertama dan kedua. Kita saksikan dalam gerak perlahan, kurang jelas. Kita sekarang menyaksikan perlawanan itu, dia tembukan kanan dilepaskan oleh Nanakon. Kita sekarang menyaksikan perlawanan dalam separuh akhir. Satu tembukan kanan, kiri, lagi tembukan kanan dilepaskan oleh Nanakon tepat ke muka Wera. Lagi tembukan kiri, kanan. Nanakon nampaknya menguasai perlawanan di pusingan yang ketiga tadi. Kita sekarang menyaksikan perlawanan di antara Wera Haji Muhammad Yassin dari Brunei Darussalam dan Nanakon Konkrit dari Thailand di perlawanan separuh akhir. Menang atau kalah, peserta kita sudah tentu akan meraih pingat gangsa. Kalau menang, sudah tentu akan berpeluang ke perlawanan akhir untuk merebut sama ada emas atau perak. Perlawanan diteruskan. Keadaan gelanggang bertambah riuh rendah hasil daripada penyokong-penyokong dari kedua-dua petinju ini. Wera harus berhati-hati di pusingan keempat. Wera cuba menyerang. Beliau terpaksa bermain dengan jarak rapat. Kalau tidak, ini akan menyukarkan beliau kerana Nanakon mempunyai jangkauan tangan yang begitu panjang yang memudahkan beliau melepaskan jab. Pengadil menggunakan depan tangan ketika melepaskan penembok tadi. Pengadil memberi amaran pada Nanakon. Nanakon menghujani Wera dengan penembuk-penembuk. Wera harus cuba mempertahankan diri. Terus melakukan serangan. Jika Wera berjaya menangkis tembukan-tembukan yang dilepaskan oleh Nanakon, sudah tentu beliau boleh memenangi perlawanan ini. Atau beliau terpaksa bertinju dengan jarak rapat. Saya rasa mungkin ketika ini Wera Haji Muhammad Yassin telah pun mendahului dari segi pungutan mata. Dan beliau haruslah coba mengelakkan tembukan-tembukan daripada Nanakon. Keadaan gelanggang bertambah riuh rendah. Kelihatan di sana Wera bertambah confident. Wera harus tidak membiarkan Nanakon untuk membuat serangan. Nanakon cuba merapatkan diri kepada Wera untuk melepaskan penembuk-penembuk. Tidak kena tembukan kanan. Apakah perlawanan sudah berakhir? Ya, perlawanan sudah pun berakhir. Tidak kedengaran bunyi loceng tadi kerana keadaan gelanggang begitu riuh rendah oleh penyokong-penyokong dari kedua-dua petinju, terutama sekali kepada penyokong-penyokong Brunei Darussalam. Kalau berdasarkan pada penglihatan saya, ketika ini Wera Haji
Muhammad Yassin mungkin mendahului dari segi pungutan mata kerana beliau telah berjaya menjatuhkan atau menumbangkan Nanakon di pusingan yang pertama dan kedua tadi. Oh, kemenangan kepada Thailand. Walaupun Wera Haji Muhammad Yassin berjaya menjatuhkan Nanakon konkret di pusingan yang pertama dan kedua. Kita hanya boleh meramal, tetapi yang lebih arif dalam perlawanan seperti ini adalah hakim. Kita hanya boleh meramal. Itulah tadi keputusan para hakim. Kemenangan diberikan kepada Nanakon konkret dari Thailand. Saya rasa Nanakon konkret telah banyak memungut mata melalui pusingan yang ketiga dan keempat. Kita akan menunggu seorang lagi petinju kita yang akan masuk ke gelanggang, iaitu Pengiran Jaman bin Pengiran Haji Apung yang akan bertemu dengan Somsak dari Thailand di perlawanan yang ke-11 nanti.